20 tahun yang lalu, filem blockbuster James Cameron, Titanic telah memikat penonton di seluruh dunia. Kisah karamnya kapal Titanic ini telah menarik minat jutaan penonton dari seluruh dunia kerana ianya digarap berdasarkan kisah sebenar yang berlaku suatu ketika dahulu. Namun hanya kira-kira 10 tahun yang lalu, Robert Ballard yang merupakan ahli oceanografi menemui Titanic pada tahun 1985 mendedahkan kepada dunia bahawa beliau menemui bangkai kapal yang terkenal itu hasil daripada ekspedisi rahsia ketenteraan bersama pasukan tentera laut Amerika Syarikat. Menariknya, penemuan bangkai kapal Titanic ini boleh dikatakan secara tidak sengaja kerana misi pencarian kapal ini sebenarnya hanyalah helah atau juga dipanggil sebagai smoke screen pihak tentera laut daripada diketahui musuh bahawa mereka sebenarnya sedang mencari dua kapal selam nuklear yang karam. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kisah sebenar di sebalik tenggelamnya kapal Titanic. Teruskan menonton. Latar belakang kapal Titanic. Titanic adalah kapal wak British mewah yang tenggelam pada 15 April 1912 selepas melanggar iceberg dan menyebabkan kematian lebih 1,500 penumpang dan anak kapal. Kapal Titanic telah karam di kawasan utara lautan Antartik. Hanya selepas 4 hari ianya beroperasi, kapal besar ini telah bertembung dengan ketulan ais besar yang mengakibatkan kehilangan ribuan nyawa para penumpang Titanic. Bangkai kapal Titanic ditemui pada 1 September 1985 setelah 73 tahun kapal itu karam. Selepas tenggelam pada tahun 1912, bangkai kapal Titanic berjaya ditemukan kira-kira 400 batu jauhnya di Newfoundland di lautan Atlantik Utara pada kedalaman 13,000 kaki. Tragedi Titanic ini sememangnya memberikan kesan yang mendalam terhadap dunia maritim. Sekiranya bercakap tentang tragedi kapal yang menyebabkan ratusan atau ribuan nyawa terkorban, ramai yang akan mengaitkan dengan peristiwa Titanic. Titanic merupakan produk kapal yang melalui persaingan sengit antara syarikat perkapalan pada separuh abad ke-20. Pada awal tahun 1900, perdagangan penumpang transatlantik sangat menguntungkan dan berdaya saing dengan laluan kapal bersaing untuk mengangkut pengembara dan pendatang yang kaya. Dua daripada barisan utama ialah White Star dan Cunard. Kapal Titanic merupakan yang kedua daripada 3 kapal penumpang yang bertujuan mengawal perniagaan sepanjang perjalanan merentasi lautan Atlantik. Dimiliki oleh White Star Line dan dibina di Belfast Holland and Wharf, Titanic merupakan kapal wak penumpang terbesar di dunia pada masa pelancarannya. Semasa kapal ini melakukan pelayaran pertamanya, ia telah berlanggar dengan sebuah bongkah ais semasa waktu malam dan tenggelam sepenuhnya dalam tempoh 2 jam 40 minit kemudian. Bencana tersebut yang mengorbankan lebih 1,500 orang menjadikannya sebagai bencana laut terburuk pada abad itu, bahkan sehingga hari ini. Kejadian ini sangat mengejutkan, lagi-lagi dengan kelengkapan kapal Titanic yang dilengkapi dengan teknologi yang termaju serta anak kapal yang berpengalaman tinggi pada zamannya, sehingga ada yang menyangka bahawa kapal itu tidak mungkin tenggelam. Titanic yang digelar sebagai Millionaire Special dikemundi oleh Kapten Edward J. Smith yang juga dikenali dengan nama jolokan Millionaire Captain kerana popularitinya dalam kalangan penumpang-penumpang yang kaya. Pembinaan kapal Titanic. Selain hiasan, Titanic turut menampilkan restoran kelas pertama yang besar dan juga dilengkapi dengan 4 buah lift beserta kolam renang. Penginapan kelas keduanya adalah standing dengan ciri kelas pertama pada kapal lain, manakala tawaran kelas ketiganya pula walaupun sederhana tetapi masih sangat selesa. Mengenai elemen keselamatan pula, Titanic mempunyai 16 bahagian termasuk pintu yang boleh ditutup supaya air dapat dibendung sekiranya badan kapal dipecahkan. Walaupun ia dianggap kedap air, masih terdapat beberapa ruang di bahagian atas yang masih boleh dimasuki air. Selepas penyiapan badan kapal dan struktur asas utama, Titanic telah dilancarkan pada 31 Mei 1911. Ia seterusnya memulakan fasa pemasangan apabila jentera telah dimuatkan ke dalam kapal dan kerja dalaman pun turut bermula. Semasa ia bersedia untuk memulakan pelayaran sulungnya, Titanic adalah salah satu kapal terbesar dan paling mewah di dunia. Ia didaftarkan dengan kapasiti tampung sebanyak 46,328 tan dan apabila dimuatkan sepenuhnya kapal itu dengan berat lebih daripada 52,000 tan. Titanic adalah sekitar 882.5 kaki panjang dan kira-kira 92.5 kaki lebar pada titik terluasnya. Penemuan rangka kapal. Cebisan kisah Perang Dingin ini telah diketahui sejak pertengahan tahun 1990-an lagi, tetapi butiran yang lebih lengkap kini didedahkan menurut Robert Ballard. Beberapa tahun sebelum itu, desas-desus bertiup kencang bahawa kedua kapal selam tersebut karam ketika Perang Dingin. Namun tiada siapa yang dapat mengesahkannya sehinggalah Robert Ballard sendiri yang mendedahkan perkara ini kepada awam.
Robert Ballard bertemu dengan pihak Tentera Laut Amerika Syarikat pada tahun 1982 untuk meminta pembiayaan untuk membangunkan teknologi kapal selam robot yang diperlukannya untuk mencari Titanic. Malangnya, perbelanjaan dalam usaha pencarian Titanic bukanlah dalam bajet mereka. Ronald Tallman yang ketika itu merupakan timbalan ketua operasi Tentera Laut untuk peperangan kapal selam memberitahu Robert Ballard bahawa pihak Tentera Laut Amerika Syarikat pada ketika itu berminat dengan teknologi yang ditawarkannya, namun hanyalah untuk tujuan menyiasat bangkai kapal USS Treasure dan USS Scorpion yang merupakan kapal selam nuklear mereka yang telah karam. Memandangkan teknologi yang dibangunkan beliau akan dapat mencapai kapal selam yang tenggelam dan mengambil gambar bangkai kapal tersebut, ahli oceanografi ini bersetuju untuk membantu. Beliau kemudian meminta pihak Tentera Laut jika beliau boleh mencari Titanic yang kebetulan terletak di antara dua bangkai kapal itu. Ronald Tallman kemudian menegaskan bahawa tugas dan misi utama mereka adalah mencari dua buah kapal selam itu sahaja. Namun, beliau ada mengatakan bahawa jika misi tersebut berjaya menemui kedua kapal selam tersebut dan jika mereka mempunyai lebih masa, pihak tentera tidak keberatan untuk membantunya. Tiada harapan yang tinggi rangka Titanic akan ditemui, tetapi jika ianya berjaya ditemui, pihak Tentera Laut besar yang misi tersebut sudah tentu akan mendapat perhatian orang awam, memandangkan kapal Titanic sememangnya sangat terkenal di seluruh dunia. Apa yang pihak Tentera Laut Amerika Syarikat risaukan adalah jika ia ditemui dan diketahui umum, maka akan terbongkarlah misi rahsia mereka yang mencari kapal selam Amerika Syarikat itu. Namun sebaliknya yang berlaku, sehinggalah pendedahan yang dibuat sendiri oleh Robert Ballard yang merupakan salah seorang anggota misi tersebut. Kajian mengenai kesan nuklear kepada alam sekitar. Kapal selam Treasure dan Scorpion telah tenggelam di Lautan Atlantik Utara pada kedalaman antara 3,000 hingga 4,600 meter. Misi utama pencarian kapal selam ini adalah kerana pihak Tentera Laut Amerika Syarikat ingin mengetahui nasib reaktor nuklear yang menggerakkan kedua kapal tersebut. Pengetahuan ini adalah penting untuk membantu menentukan keselamatan alam sekitar dan mengkaji tentang keselamatan melupuskan bahan nuklear tambahan di lautan. Pihak Tentera Laut juga ingin mengetahui sama ada terdapat sebarang bukti untuk menyokong bahawa kapal selam Scorpion telah ditembak oleh Soviet, dan akhirnya selepas penemuan kapal selam tersebut mendapati bahawa data yang dikumpulkan oleh Robert Ballard menunjukkan reaktor nuklear itu selamat di dasar lautan dan tidak memberi kesan kepada alam sekitar. Data itu juga mengesahkan bahawa kapal selam Treasure mungkin telah tenggelam selepas kegagalan paip yang seterusnya menyebabkan kegagalan penjanaan kuasa nuklear. Kesimpulannya, peristiwa tenggelamnya kapal Titanic sememangnya memberi impak yang sangat besar kepada dunia maritim. Apabila berita mengenai malapetaka itu tersebar, ramai orang terkejut bahawa Titanic telah tenggelam dengan jumlah kematian yang begitu tinggi walaupun dilengkapi dengan teknologi yang maju. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.